بليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد روحت الأديار تشدو بليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد بليالي المولد بليالي المولد. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, Iza. Tak apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Macam inilah Okay. Iza sihat? Alhamdulillah sihat. Baru hari ni akak berteman balik setelah beberapa hari akak kesunyian. Keseorangan. Itulah. Okay. So Alhamdulillah. apa kita nak live apa hari ni, Iza? Tentang kisah Siti Hajar, kecekalan Siti Hajar menjaga Nabi Ismail. Okey, tu dia topik kita hari ni. Kenapa Kak Yung memilih topik kita hari ni? Sebelum tu Kak Yung nak ucap terima kasih kepada semua audiens yang setia menonton Kak Yung live bersama Kak Yung. Alhamdulillah, Kak Yung harap sedikit sebanyak dapat membantu sharing untuk kita semua dalam ujian yang Allah bagikan. Ujian memang takkan pernah putus lah. Lebih daripada satu ujian ke satu ujian Allah bagi dan macam mana kita nak hadapi. Bukan kita bila kita tengok ujian kita lagi teruk, ujian orang lagi teruk. Yang Kak Yung nak cerita ni adalah ujian tentang Siti Hajar. Macam mana Siti Hajar cekal dalam cekal dan tawakal tawakal untuk menjaga anaknya Ismail. Jom Izzah kita kupaskan berkenaan dengan kisah dan harap penonton semua dapat sedikit sebanyak kita dapat pengajaran daripada kisah Siti Hajar ni. Okey Izzah? Okey. Boleh Kak? Boleh kita mulakan. Jom bismillahirrahmanirrahim. Okey, kepada yang baru masuk selamat datang dan mohon tekan butang share untuk kita sama-sama berkongsi manfaat ya. Okey, terima kasih semua. Okey, apa yang Kak Yu nak ceritakan dekat sini adalah kisah kepada Siti Hajar. Semua orang pun tahu kan kisah Siti Hajar ditinggalkan di kota Mekah oleh suami beliau. Kenapa? Okey, dikisahkan macam ni. Nabi Ibrahim ada dua orang isteri. Yang pertama Siti Sarah dan yang kedua Siti Hajar. Betul Liza? Betul. Betul. Okey, Siti Sarah ni dia dikurniakan anak selepas beberapa tahun daripada Siti Hajar melahirkan. Jadi Siti Hajar ni dia dikurniakan anak lelaki Izan. Ya betul. Nama Ismail. Dan kemudian Nabi Ibrahim namakan ini kira anak pertama lah. Walaupun dilahirkan oleh isteri kedua, betul Izan? Betul. Jadi diberi nama Ismail. Okey, Siti Sarah sedihlah sebabkan kena tinggal bersama dengan Siti Hajar kerana Siti Sarah masa tu belum lagi bagi keturunan kepada Nabi Ibrahim. Lepas tu beliau pun rasa macam pilu, sedih dengan melihat melihat Hajar dengan Ismail. Jadinya dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya Nabi Ibrahim pindahkan Siti Hajar bersama anaknya Nabi Ismail yang masih kecil ke kota Mekah
Jadinya di situlah peristiwa berlaku. Kemudian masa tu rasanya kisah ni dah familiar dah ramai orang tahu kan. Macam mana waktu waktu Siti Hajar berlari-lari dari Safa ke Marwah sebab masa tu Siti Hajar dia macam nampak air sebenarnya dia adalah Fata Morgana. Jadi Siti Hajar ni berlari-lari sebanyak 7 kali daripada Safa ke Marwah. Setiap kali Kak Yung ceritakan atau Kak Yung baca kisah ni kan, Kak Yung akan menangis tau. Sebab tak tahu kenapa rasa macam dapat bayangkan, kita dapat feel macam mana kita dengan anak kecil ditinggalkan di kota Mekah yang masa tu kosong lagi Yang masa tu kosong, tak ada apa-apa. Lepas tu dengan anak kecil memang tak ada apa-apalah, kosong. Faham kan, kosong tu tak ada apa kemudahan. Kalau kita ditinggalkan KL, kita boleh hidup lagi. Ada kedai, ada makan apa semua, janji ada duit je. Tak ada duit pun kita adalah segala macam ini, dia tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Itu yang Kak Yung memang saat ni kan, bila sebut pasal berlari 7 kali daripada Safa Marwah, Kak Yung dapat bayangkan macam mana dia saatnya dia membawa anak dia berlari-lari. Ya Allah Tuhanku, Tuhan je tahu betapa kecekalnya Siti Hajar ni demi menjaga Ismail ni. Bukit Safa dan Marwah ni menjadi saksi sejarah perjuangan seorang ibu dalam menyelamatkan anaknya Nabi Ismail AS daripada kehausan. Okey, Ismail dan Hajar masa tu pergi ke Mekah memang tak ada diami manusia kan, malah lembah pasir, bukit bukau, tandus dan tak ada air. Bayangkan. Itu yang buat Kak Yung rasa sedih tu. Itu yang buatkan Kak Yung rasa sedih. Dan terasa kita sebagai mak ni, kita tahu kita yang dalam keadaan sebelengkap ada semua pun, nak membesarkan anak pun kita rasa macam diuji. Kita rasa macam stres dan ada yang meroyan kan, na'udzubillah Tapi ini langsung tak ada apa-apa. Ya Allah kan. Tapi segalanya adalah ketentuan Allah yang pasti ada hikmahnya. Itu je Kak Yung pegang kan. Okey, lepas tu Siti Hajar pergi mencari air berulang-alik macam tadi, Bukit Safa, Bukit Marwah, Bukit Safa, Bukit Marwah. Sebanyak 7 kali. Sampai saat kali ke-7 tu yang terakhir tu, ketika sampai di Marwah, tiba-tiba terdengar oleh Siti Hajar suara yang mengejutkan. Lalu Siti Hajar pun pergi menuju ke arah suara tu. Ya Allah Tuhanku, alangkah terkejutnya bahawa suara itu adalah suara air yang memancar daripada tanah dengan derasnya di bawah tapak kaki Nabi Ismail AS. Ya Allah Tuhanku, itulah dia puncanya air Zam-Zam. Kalau siapa yang masih belum pernah dengar kisah ni, pergilah cari Google laman Ustaz ke apa, ataupun daripada Jakim ke, baca ataupun beli buku lah, kisah penuh tentang Siti Hajar ni. Daripada situlah puncanya munculnya keluarnya air Zam-Zam. Kemudian Siti Hajar mendengar suara malaikat Jibril alaihissalam dan berkata kepadanya, jangan khawatir, di sinilah Baitullah, rumah Allah Dan anak ini, Nabi Ismail AS serta ayahnya akan mendirikan rumah itu nanti. Itulah puncanya di mana kota Mekah didirikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mensisiakan hamba-Nya. Itulah bermaknanya setiap apa yang Allah dah tetapkan, Allah dah bagi kita ujian, pasti ada sebabnya. Pasti ada hikmahnya. Nampak sekarang air Zam-Zam dapat dirasai, dapat dinikmati oleh seluruh dunia. Bukan hanya Malaysia, seluruh dunia. Dengan asbab kisah Siti Hajar tadi. Nampak kan semua? Jadi dekat situ kita dapat rasa bahawa kita ni walaupun kita diuji macam mana susah pun, kita kenang balik kisah-kisah sahabat Nabi. Kisah-kisah Nabi Muhammad sendiri. Kisah-kisah baginda. Ya Allah, Kak Yung cukup tersentuh waktu baginda kaki berdarah-darah semasa menyampaikan dakwah, berdarah-darah tapi masih lagi pakai slipper yang berlecak-lecak dengan darah. Kalau kita pakai slipper tu berlecak dengan air, bayangkan dengan darah. Itulah kisah perjuangan zaman Nabi dulu dan kisah perjuangan sahabat-sahabat Nabi yang memang Kak Yung sangat-sangat
Kak Yung jadikan dia sebagai satu kita punya pegangan untuk kita terus bangkit. Kepada kawan-kawan semua, kalau kita rasa sedih, kalau kita rasa kita ni diuji dengan cukup berat, kita kenangkan balik, kita tengok balik kisah-kisah Nabi dan kisah-kisah sahabat kita sendiri yang terdekat dengan kita. Kita ada group support, kita ada kawan-kawan yang circle positif, cari kawan-kawan circle positif tu dan kita boleh berkongsi cerita Iza. Ya, betul. Itu yang Kak Yung nak kongsikan hari ni lah. Dan Kak Yung harap kita sama-sama sempena hari ni, hari Arafah Iza. Ya, betul. Kita berdoalah sebanyak-banyaknya kerana macam yang kita tahu hari ni adalah hari-hari yang doa dimakmurkan ya Iza. Ya, betul. Pada waktu-waktu sebenarnya pada waktu ni ada khilaf sikit lah, ada yang kata lepas asar, ada yang kata daripada subuh tadi. So kita ambil pendekatan kita sepanjang hari ni kita bacalah doa, kita kumpulkan doa. Kak Yung ada sharekan dekat group, dekat personal wall Kak Yung, doa-doa yang kita boleh baca lah untuk amalan kita sepanjang hari ni. Tak semestinya lepas solat, sebelum solat, sekarang pun boleh kita baca. Dan yang sebaik-baik doa adalah Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Aiza. Ya, betul. InsyaAllah semoga kita mendapat kekuatan sempena, kekuatan Siti Hajar untuk menjaga anaknya dan kita dapat kecekalan dan kita dapat ketabahan seperti mana kisah-kisah zaman dulu Aiza. Ya, betul. InsyaAllah. Jadi di sempena hari Arafah ni juga Kak Yung ingin memohon maaf. Jika ada salah silap Kak Yung, bukan jika ada, Ustaz kata jangan cakap jika ada sebab mesti ada. Kita manusia ni memang ada salah, memang ada buat salah. Jadi Kak Yung pun dah tukar statement. Kak Yung minta maaf atas segala kesalahan Kak Yung, atas segala silap Kak Yung, atas segala ketelanjuran Kak Yung. Semoga kita sepanjang kita hidup bernafas di muka bumi Allah ni, kita sentiasa memberi manfaat pada orang lain. Buatlah apa pun yang boleh mendapatkan manfaat. Ini adalah antara usaha Kak Yung dalam memberi manfaat kepada orang lain. Kak Yung share kisah-kisah Kak Yung, semoga dapat iktibar. Semoga orang lain pun dapat berkongsi sama Izan. Ya, betul. Jadi kita orang kata sharing is caring, bak kata orang putihnya lah. Jadi jom kita sama-sama kepada yang berpuasa, selamat berpuasa Arafah. Semoga Allah menerima segala amalan kita dan segala apa yang kita buat baik lah. Semoga Allah terima dan kurniakan kita kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ya Iza. Ya, betul. Dan bukan hanya kisah Arafah ni, bukan hanya kisah kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail juga tahu. Sebenarnya ada banyak kisah Iza. Ya, betul. Antaranya Iza boleh ceritakan antaranya kisah-kisah lain yang Kak Yung dapat tahu, antara kisah-kisah dia Kaabah diselamatkan daripada serangan tentera bergajah pimpinan Abraham. Ya, betul. Betul. Okay, untuk Assalamualaikum Muhammad Sahrin Zakaria. Okay, Amin. Terima kasih. InsyaAllah ni terima kasih kerana menonton. Semoga dapat manfaatlah daripada perkongsian InsyaAllah. Okey. Apa tadi Izzah? Cerita tentang Al-Babil, tentang peristiwa Al-Babil. Tentera Ababil Abil. Dan juga peristiwa lagi Arafah sebagai medan kutubah perpisahan banyak banyak kisah. Kita boleh gali lagi. Sekarang ni kita ada buku pun ada, kita ada banyak, semua di hujung jari.
kita boleh baca handphone kita ni, kita jadi manfaat untuk kita. Bukan sekadar kita scroll FB semua kan, bukan sekadar kita kita tambahkan dengan perkara-perkara yang bermanfaat insya-Allah Aizah. Betul. Okey, itu saja sekian daripada Kak Yung. Harap jom kita follow Facebook Kak Yung dan Instagram. Semoga Kak Yung dapat memberi banyak lagi manfaat lah kepada ramai orang. Doakan Kak Yung juga. InsyaAllah semoga Kak Yung tetap tenang dan tabah. Setiap hari lain ujian Setiap hari lain ujian. Hari demi hari macam-macam ujian datang. So macam mana kita nak tabah menghadapi dan tabah mengharungi dia. Bukan sekadar kita mengenangkan masalah tapi kita fikir macam mana nak handle masalah tu. InsyaAllah semoga Kak doakan semualah, semua yang dalam kesulitan sekarang, yang dalam, kita tahu zaman pandemik COVID-19 ni ramai yang dalam kesusahan, sama ada dalam kesempitan, kesulitan Ingat, kita diuji ni kerana Allah sayang kita, insyaAllah. Kerana Allah sayang kita. Allah tak kejam. Itu yang arwah suami Kak Yung pegang. Allah tak kejam. Dia cakap Allah tak kejam kan dah? Ya bang, Allah tak kejam. Jadi sebab apa? Tengok sendiri kisah Siti Hajar tadi macam mana ditinggalkan. Tapi ada hikmahnya. Berdirinya kota Mekah, Baitullah, rumah Allah kan? Jadi setiap apa yang Allah bagi ni semua yang terbaik untuk kita. Allah dah susun cantik-cantik. Allah sebaik-baik perancang. Itu yang Kak Yung mampu bercakaplah dengan semua. InsyaAllah Kak Yung doakan setiap kesulitan anda semua disusuli dengan kemudahan insyaAllah. Banyakkan berdoa. Kita sama-sama panjatkan kesyukuran kita, sentiasa bersyukur atas apa je ujian Allah bagi. Apa saja Allah bagi, Alhamdulillah. Apa saja Allah bagi, Alhamdulillah. Kak Yung pun sedang cuba Bukan bermakna Kak Yung cakap Kak Yung ni dah perfect, tidak. Tidak. Tapi Kak Yung sedang mencuba dan Kak Yung mohon doa daripada anda semua. Tolong doakan Kak Yung. Kak Yung sendiri tengah fight, tengah berjuang untuk melalui hari demi hari, ujian demi ujian yang mendatang. Dan doakan juga kawan-kawan Kak Yung yang Kak Yung tengok dalam grup macam-macam masalah, tolong doakan kami. Kami adalah pejuang kehidupan, nak meneruskan kehidupan kami. InsyaAllah. Kak Yung tak boleh nak cerita bila sebut pasal ujian dengan cabaran Kak Yung kan. Tolong doakan kami. Kak Yung dan rakan-rakan sekasut Kak Yung Okey, terima kasih Izzah. Kak Yung rasa kat sini dulu kita untuk hari ni. InsyaAllah kita jumpa pada esok hari di waktu yang sama. Esok hari raya Izzah Ya betul, esok hari raya. Pasal raya ni alamak sebut pasal raya ni sedih lagi Izzah. Berapa kali dah kita tak boleh balik kampung ni. Ya Allah tuanku, agaknya habis PKP ni rasa macam nak pindah terus lah balik sana. Ya Allah, rezekikanlah dapat rezeki lebih nak balik kampung. Nak buat rumah kat sana. Nak buat rumah sebelah rumah mak. Dapat duduk sebelah dengan mak. Ya Allah tuanku, berilah kesempatan. Ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. InsyaAllah. Okey semua, terima kasih Kak Yung ucapkan. Okey Izzah. Okey, di kesempatan ini kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. InsyaAllah apa yang berlaku insyaAllah ada hikmahnya. Tak boleh balik kampung pun ada hikmahnya. Balik kampung pun ada hikmahnya. Betul Izzah. InsyaAllah. Kak Yung pun nak ucapkan selamat raya maaf zahir batin tau. Segala salah silap Kak Yung. Okey, kita berayalah dengan apa yang kita ada. Bersyukur seadanya insyaAllah. InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum semua. Okey, Assalamualaikum semua. Bye. Bye.